lukisan perspektif. Jadi ini dalam klip yang kedua. Setelah klip yang pertama kita buat 3 bahagian, 3 permukaan, iaitu satu di sini, kemudian permukaan 2 di tepi, permukaan 2, dan permukaan yang kongsi. Nombor 3 ni berkongsi, iaitu di sini daripada tapak nombor 3, dan pada pandangan sisi nombor 3 juga di sini. Jadi nombor 3 ini berkongsi permukaan. Jadi terbentuknya di sini, kita dapat nombor 3 di sini. Okey, kita akan teruskan seterusnya. Bagaimana kita nak teruskan binaan kita. Jadi kita dah ada 1, 2 dan 3. Ini cikgu nak tulis saja, nak tunjuk pada awak lah. 1, 2 dan 3. Tapi bila awak lukis, awak tak payah ada tanda kat sini 1, 2, 3. Awak kat sini boleh tanda untuk menunjukkan permukaan awak. Jadi ini adalah kaedah yang permulaan lah. Kalau yang dah terror tu, dia tak payah pakai pun. Tapi tak rugi ya kalau kita nak dapat kemahiran, kita mula daripada awal. Jadi bila dah ada permukaan 1, 2 dan 3, seterusnya ini dinding yang tertempel pada, ini dinding sebagaimana buku ini. Kita ada pandangan, kita tempel pada dinding, Selepas dinding, dia akan naik permukaan dataran. So kat sini dinding, ni pandangan pelan ya, dinding. Jadi permukaan dataran dia kita ada berapa kat sini? Okey, kita ada 1, 2, 3, kita ambil 4. Ada 5, kita ada 6. Kita tengok satu persatu. Kita tengok nombor 6. Nombor 6, selepas kita ada dinding 1, kemudian naik dataran 6. Kita nak pastikan dataran 6, kita tengok kat sini. Bila rujuk kat sini, boleh jadi kalau dataran dia duduk pada pandangan hadapan, dataran 6 ni mungkin boleh jadi rata. Kita confirm berdasarkan pandangan sisi. Bila pandang daripada sini, pandangan sini, pandangan atas, kita pandang daripada sisi, apa butiran yang kita nampak pada 6 ni. Okey, adakah dia permukaan rata atau condong? Kita tengok permukaan, kalau rata kat sini rata, ini permukaan yang lain, bermakna kat sini rata. Bila dataran pada pandangan hadapan kita nampak rata, tapi kita rujuk di sini. Bila rujuk di sini, kita nampak daripada tepi dinding, titik dinding ni nombor 1, dia terus naik. Terus naik bermakna kita ada, bila kita sambungkan dia, bermakna butiran yang sama. Okey, kemudian satu puncak bermakna dinding 6 ni ialah dinding yang sengit. Sengit bermula daripada birai tepi 1 ni, dia sengit naik ke atas. Okey, dia sengit naik atas. Okey, jadi kalau sengit naik atas, kita cari butiran. Macam mana kita nak bentuk butiran sengit ni? Okey, dalam lukisan sebelum ni cikgu dah tanda satu titik yang lain. Tapi yang ini cikgu gunakan soalan yang lain, maknanya kertas yang lain. Okey, kat sini cikgu tak A, B, tak silap cikgu sini C, titik ini D. Okey, D. Kemudian titik ini cikgu letak E. Kat sini cikgu letak F. Kat sini cikgu letak G. Kat sini cikgu letak H. Okey, H. Jadi sekarang saya nak cari titik seterusnya untuk bentuk bermakna cikgu tahu dah bahawa selepas saja dinding ni A, B, C, D ialah satu dataran, tetapi dataran tersebut sengit sampai ke atas. Jadi bila sengit, cikgu dah cari butiran dia. Okey, kat sini C, kat sini D. Okey, saya ambil perkataan yang titik yang lain, D, C, D. Kita dah ada G dengan H, saya ambil dekat sini I. Saya nak rujuk kepada ni saja, permukaan ini. I, D di sini, C di sini, lepas I, G, H, I, kat sini J, dekat belakang sekali K. Dekat sini J, kat belakang sekali K. Jadi kat sini I dan J, kat sini ialah puncak K. Jadi macam mana kita nak cari titik-titik demi satu, satu persatu. Okey, jadi untuk dapat titik I, kita tahu bahawa dalam lukisan kita, cikgu ajar basic ni, basic. Okey, pen dulu. Okey, dalam
dalam lukisan kita dapat, okey, dalam lukisan kita ada dan salin balik. Okey, ini bentuk dia. Kemudian dalam lukisan kita nak cari titik I. Daripada bawah I ni sepatutnya dia datang pergi ke tepi sini, dan dia boleh juga datang daripada sini. Kalau datang daripada sini, dia akan pergi ke titik lenyap. Kalau daripada sini, dia akan pergi ke titik lenyap. Itu prinsip. Kalau sini titik lenyap 2, kalau sini titik lenyap 1. Okey, saya nak lalu ke mana? Okey, saya lalu daripada D, katakan. Saya lalu daripada D. Jadi untuk dapat I, saya mesti lalu daripada D. Sampai kat D, saya mesti balik ke pangkal. Di sini ialah titik yang sentuh satah gambar. Sentuh satah gambar bermakna titik ini ialah titik original. Tinggi dia ialah tinggi sebenar di bawah. Okey, tinggi sebenar. Saya sebut titik original. Okey. Sebenarnya kalau dalam nama kita dipanggil garis tinggi. Ini garis tinggi yang sentuh satah gambar turun ke bawah, garis tinggi. Jadi pada garis tinggi ini ada butiran original dia, tinggi-tinggi sebenar. Jadi betul-betullah keadaan dia. Saya mesti datang daripada titik lenyap, daripada I pergi ke D, pergi ke pangkal. Tetapi mesti turun bawah berdasarkan aras dia. Aras di mana? Okey. Aras dia mesti rujuk kepada aras yang ada di I. Ini aras yang ada di I. Okey. Aras yang ada di I. Jadi aras yang ada I kita kena tarik, mesti aras dari sini. Jadi bila dari sini dia akan pergi ke titik lenyap. Dia pun pergi titik lenyap, tapi berhenti di D. Okey, dia tak lalu lawan bawah, bukan laluan aras bawah ni aras 1. Dia aras 2. Ini aras kosong, aras 1, aras 2, nanti atas sekali aras 3. Okey. Jadi bila dia turun ke depan untuk dapat garis tinggi, dan dia mesti rujuk kepada aras yang sebenar dia. Aras dia adalah aras 2. Jadi daripada aras sebenar, dia pergi titik lenyap, dia pun pergi titik lenyap sama, dan dia berhenti di D. Nak dapat I ni kena berhenti di D. D bawa turun. Di sini D awak, saya dah ada garisan, di sini D awak. Kalau daripada D kita akan pergi titik lenyap 1, dia pun sama pergi titik lenyap 1. Dia pergi titik lenyap 1, barulah dia lalu titik I. Baru boleh I bawa turun titik stesen. Okay. Baru boleh I itu kita bawa turun titik stesen. Dalam perjalanan dia tadi, baru boleh I ni pergi turun titik stesen. Dia turun titik stesen, sampai satah gambar, berhenti. Turun bawah. Okey, yang mana bersilang, itulah I awak. Itu prinsip dia. Okay, tengok balik. Itu prinsip dia, bermakna pada aras dah dapat garis tinggi, dia pergi titik lenyap, mengikut ketinggian aras bagi I aras 2. Lenyap, dia pergi titik lenyap, singgah di D, dia bawa turun, jumpa di D. Daripada sini dia akan belok pergi titik lenyap 1, dia akan belok pergi titik lenyap 1. Dalam perjalanan daripada D pergi titik lenyap 1, dia singgah di I. Jadi I kena bawa turun, itulah I awak. Okay, sekarang kita lukis. Okay, berdasarkan tadi, berdasarkan cikgu tunjuk tadi, okay, jadi kita lukis lukisan kita. Lukis macam mana? Pertama sekali dah tentulah kita ambil aras dia. Okay, I pergi ke D, D pergi ke pada D, belok pergi ke tempat garis tinggi kita. Okey, bawa turun garis tinggi kita. Mesti merujuk kepada aras 2. Ni aras 2 awak. Ini aras 2. Okey. So ini ialah aras 2. Okey, jangan hitam sangat. So dapat ini ketinggian dia. Ketinggian sebenar yang sama, mana di sini dan di sini adalah titik yang sama. Dia akan pergi ke titik lenyap 2. Dia akan pergi titik lenyap 2. Kenapa dia pergi titik lenyap 2? Sebab kita nak dapatkan titik D. Okay, saya nipis saja. Okay, dia akan pergi titik lenyap 2. Dia akan pergi titik lenyap 2. Dia akan pergi titik lenyap 2 sama, singgah di D. D bawa turun. So kita dapat titik D di sini. Okey. Kita dapat satu titik, bukan D. Satu titik di atas D, yang mana daripada sini
dia akan pergi titik lenyap 1 pula, dia akan lalu I. Dia pun sama pergi titik lenyap 1, dia akan lalu I. Okey. Jadi dalam perjalanan dia pergi titik lenyap 1, dia akan lalu I, baru boleh I tu bawa turun daripada atas. Okey, kebetulan dekat saja titiknya dengan garis tinggi yang pangkal yang asal tadi kita buat tadi. Kebetulan dekat. Tapi ada sikit je beza. Okey, so di sini ialah I awak. Okey, dalam gambar rajah, I awak sambung dengan D. Okey, I sambung dengan D. Jadi bermakna I awak pun sama, dia akan sambung dengan okey. I juga sambung dengan titik H. Okay, I juga sambung titik H. Sebab pada rajah 4 ni, permukaan dia sengit. Permukaan 4 ni, bila pandang daripada pandangan hadapan, nombor 4, sengit. Okay, kat sini tepi, dinding ni dinding 2. Kemudian dia naik sengit. Jadi 4 ini ialah yang bahagian sengit. Jadi I dia akan sambung dengan H. Sini H awak. I sambung H. Tapi kita tinggalkan dulu, tak apa. Kita lengkapkan dulu J. Okey, J sama aras dengan I. J sama aras dengan I dan selari dengan sisi. Jadi bermakna ini pun boleh kita tarik pergi titik lenyap. Okey, kalau asal dia daripada J pergi ke I atau pergi ke titik depan sini, balik ke garis tinggi kita. Baru cari aras. Tetapi sebab kita dah dapat I pada aras yang sama dengan J, jadi I melalui J akan pergi titik lenyap 2. Jadi I dah ada, pergi ke titik lenyap 2, dia akan lalui J. Jadi kita gunakan maklumat itu untuk tarik. Okey. Jadi I pergi titik lenyap 2, dia akan lalu J. Mana J? Okey, tak ada lagi. J kena bawa turun ke bawah. Bila bawa turun ke bawah, sebab J dan I ini tidak sentuh satah gambar, jadi titik ini perspektif. Bila perspektif, kena tarik titik station. Bila dah tarik titik station, saya tarik titik station Okey, saya tarik titik station. Dan bila sentuh saja dengan satah gambar, berhenti. Kita nak cari, ni namanya garis penglihatan kita. Okey, kita berhenti, kita garis tegak ke bawah. Bila garis tegak ke bawah, ingat, dia bersilang dengan laluan I ke titik lenyap 2. I ke titik lenyap 2, dia berlalui J. I titik lenyap 2 melalui J. Bawa turun J awak, so bersilang di sini. Okey, ini butiran dia. J. Butiran. Okey. Sekarang I dah sambung dengan J. J sambung dengan C tak? Tak sambung. J nanti akan sambung dengan titik K. K baru sambung C. J sambung K. K sambung C. Okey, sekarang mencari titik K. Okey. Sama juga kaedah tadi. Saya lekat balik. So, sekarang saya pakai pen biru. Saya nak dapatkan titik K. K ke atas. Macam mana saya nak dapat? Sama juga K, saya boleh lalu daripada sisi sini sampai ke atas C, tapi mesti sebut aras dia. Dan ikut sisi, kita akan balik ke pangkal. Okey, balik ke pangkal, balik ke garis tinggi kita, yang mana titik original. Okey, tetapi pada kali ini pilihan kita bukan lagi pada aras 2, sebab K berada pada aras 3. Sifat K kita berada pada aras 3. Jadi bila dia balik ke pangkal, balik ke asal dia, dia mesti pilih aras 3. Okey, mana aras 3 dia, cikgu? Okey, ini aras 3 kita. Bila tarik, dia akan sentuh aras 3 di sini. Okey, bila saya tarik, saya akan dapat aras 3. Aras 3. Jadi, aras 3 ni kena buat apa? Kita akan pergi tarik titik lenyap. Kita naik daripada sini, tarik titik lenyap. Kita nak cari titik K ya. Dia pun daripada aras 3, dia akan pergi ke titik lenyap. Dalam perjalanan titik lenyap, dia singgah di atas C. Mana C, cikgu? Atas C mana? Bawa turun. Okey, bawa turun, dah ada garisan ni, nampak? So, bawa turun, ni dia. Ini di atas C. C kat bawah. Sebab C duduk bawah. Atas dia J. Aras J dan aras 3. So, kat sini, daripada sini, kita pergi tarik, pergi ke sisi satu lagi, ke titik lenyap 1. Dia pun pergi pun sama juga, dia pergi titik lenyap 1. Ya, dalam perjalanan dia pergi titik lenyap 1, dia akan lalui K. So buat apa? K kena bawa turun bawah. So bila
K bawa turun bawah, jadi kena tariklah daripada K ke titik session. Jadi K kena tarik titik session, sentuh satah gambar, berhenti. Pasal dia titik perspektif. Dia tak sentuh satah gambar, jadi tarik titik session, sentuh satah gambar, berhenti, straight turun bawah. Itulah K awak. Nanti K akan sambung dengan J awak, dan K akan sambung dengan C awak. Okey, kita buat. Okey. Jadi mana K cikgu? Okey, sekali lagi. Dia datang di sini, kemudian pergi ke pangkal. Bermakna garis tinggi kita, garis tinggi. Tapi pilihan kita tidak lagi pada aras 2. Kita akan pilih aras K dia. Aras K ialah aras yang paling tinggi, aras 3. Jadi, mesti kita gariskan, letak di atas mana? Di atas garis tinggi kita. Ni garis tinggi ni. Ni garis tinggi kita. Okey, pada aras dia mana cikgu? Ni dia cikgu dah dapat. So, daripada sini ni aras dia. Dia akan pergi ke mana? Kita akan pergi titik lenyap 2. Okey, so kita akan pergi titik lenyap 2. Ni dia garisan dia. Kita akan pergi titik lenyap. Baik-baik, takut terkeliru garisan. Dia akan pergi titik lenyap 2. Okey, kemudian apa berlaku? Dia akan singgah di hujung di atas C. Bawa turun. Dah ada dah garisan tersebut, bawa turun. Okey, ini persilangan dia. Okey, titik ini ialah titik yang berada atas C. Nampak tak? Ini aras bawah. C aras 1. Sorry, ni aras bawah, aras 1. Mana aras? Okey, ni aras bawah, aras 1. Dan aras 2 dia kat sini. Dan ini ialah aras paling tinggi, aras 3. Tetapi itu bukan K. Dah dapat titik ni, dia akan pergi ke titik lenyap 1. Pergi titik lenyap 1. So, dalam perjalanan dia, okey, kita pun sambung. Titik lenyap 1. Okey, kita akan dapat melalui titik K. So, K dah ada belum turun bawah? Belum lagi cikgu, sebab dia titik perspektif. Jadi, kena turun titik session. Pergi titik session. Okey, ini garis penglihatan. Turun titik session. Sampai satah gambar, titik session ni kita berhenti. Sampai satah gambar, kita berhenti. Kita bawa turun bawah. Jadi, tengok persilangan dia. Pergi ke titik lenyap 2. Singgah di atas C pada aras 3. Dia pun pergi titik lenyap 1. Dia pergi titik lenyap 1. Dia akan singgah di K. K bawa turun. Mana bersilang? Ni K cikgu. Baru betul. Jadi, kalau itu K kita. Tengok. K sambung J. K sambung C. Jadi, kat sini pun awak pun sambung. Awak kena sambung. Okay. Kemudian K juga sambung ke C. Okey, sambung ke C. Sudah dapat permukaan dia untuk dapat J, C dan K. Kita double check, betul tak? Okey, dia pergi titik lenyap melalui atas C pada aras 3, betul. Kita bawa turun, kita singgah. So, dalam perjalanan titik lenyap, sambung dengan K. Okey, bawa turun K, itu titik dia. Okey, dah dapat. Okey, sekarang kita dah dapat J, dah dapat H. Dah dapat I, sorry. Ni titik I, dah dapat H. I dah dapat, H dah dapat. Bila tengok permukaan 4 ini sebenarnya ialah bila pandang hadapan, kita tak tahu sama ada dataran ataupun dataran yang sengit. Jadi nak confirm, kita kena rujuk pandangan hadapan. Pandang dari sini, baru kita nampak permukaan ini. Permukaan ini bila pandang daripada pandangan hadapan, baru nampak dia. Daripada H kita nampak dia. Oh, dia sengit. Jadi 4 adalah sengit. Kalau sengit bermakna bolehlah sambung I ke H. I ke H. Okey, kalau kita perhatikan bahawa I, J, K, dan kat sini saya ambil L, kat sini saya ambil M. Titik L. Okey, jadi titik L kita, titik L, dia sebenarnya titik kat sini, titik I. Okey, pandang dari sini baru kita nampak I. Dekat sini titik L. Pandang dari sini titik L bermakna satu aras dengan I. Satu aras dengan I. Bila dia satu aras bermakna I, bolehlah kita gunakan maklumat I pergi titik lenyap. I pergi titik lenyap 1, dia akan lalu L. Jadi apa kita buat? Kita pun sambung. Okey, dah ada dah sini. Betul ke? Okey, betul. Jadi daripada D tadi, depan tadi, atas D pada aras 2. Okey, kita pergi titik lenyap, dia akan lalu I dan lalu L. Kita pun dah pergi, I dah tanda, L nya kena bawa turun.
Selaluan trek yang sama. Okey, I dah tanda, L bawa turun. Jadi L ni nak dapatkan dia mesti macam biasa. Buat garis penglihatan kita. Garis penglihatan mesti pergi titik station, sentuh satu gambar, kita stop. Kemudian kita luruskan je ke bawah. Okey. Pilihan kita mesti tu, jangan keliru. Okey, jadi mana cikgu? Ini dia L kita. So, ini L kita. Jadi I akan sambung dengan L. I sambung L. Jadi kita pun sambung. Dapat butiran terus sambung Jangan tunggu akhir baru kita nak sambung. Nanti kita akan keliru dari segi mendapatkan butiran. Sebab markah akan dikira berdasarkan butiran awak. Okey, kita sambung. I sambung L. L juga sambung titik di belakang iaitu titik G. Jadi, sambung titik G. Okey. Kemudian, kita nak dapat titik M. M, bila pandang M, pada pandangan hadapan, kita tu dataran. Kita ada tiang ni bermakna satu tiang ni. Pandangan hadapan, kita ada dua tiang, bermakna kat sini ada dua tiang, tiga tiang, dan hujung sekali 4 tiang. Lalu M duduk pada tiang 1, 2. 1, 2, 3, 4. Jadi M duduk pada tiang 2. Jadi bermakna M duduk di sini. Laluan dia. Okey. So, J dan M duduk belakang J. Bermakna M dan J satu aras. Okey. Kalau pandang dari sini, kita ada berapa tiang? 1 tiang, 2 tiang, 3 tiang. 1 tiang, 2 tiang, 3 tiang. Jadi, M duduk paling ujung sekali. Bila pandang daripada sisi, bermakna M duduk pada tiang 1 sama aras dengan I. Jadi, I, M sama aras. Okey, duduk tiang 1 bermakna M dengan L juga adalah satu aras. Okey, bila pandang daripada sisi, kena tengok dia bahawa dia daripada sisi. Ini dah gambaran dia. Okey, jadi M aras kita dah tahu. Titik kita tahu di belakang. Boleh datang daripada J sebab dia sama aras, sama ketinggian. Datang daripada J, boleh juga datang daripada L. Boleh datang dari J. Kalau datang daripada J, dia akan pergi titik lenyap 1 melalui M. J pergi titik lenyap 1 melalui M. L pergi titik lenyap 2 juga boleh datang dan dapat titik M. L pergi titik lenyap 2 boleh dapat titik M. Okey, di sini boleh dua keadaan. Titik lenyap 1 boleh, titik lenyap 2 boleh. Persilangan tu kita dapat M. Juga boleh kita buat satu saja pergi titik lenyap 1, pergi titik lenyap 1, satu titik, satu garisan lagi kita ambil beratas, bawa turun. Atau garis penglihatan dia bawa turun pun boleh. Okey, jadi tapi hari ni saya nak bersilangkan dia. Pergi titik lenyap 2, pergi titik lenyap 1. Tak payah turun daripada atas. Okey, J. Okey, dia akan pergi titik lenyap 1. Okey, L pergi titik lenyap 2. Persilangan dia. Okey, bila saya silang, mana persilangan dia cikgu? Okey, titik lenyap 1, titik lenyap 2, mana silang? Kita tengok persilangan dia. Di sini persilangan dia. Okey, jadi kalau kita bawa turun daripada atas pun kita akan dapat lebih kurang lah yang sama. Okey, akan dapat titik yang lebih kurang sama. Jadi, saya tak bawa turun daripada atas sebab saya dah crosskan daripada J pergi titik lenyap dan juga daripada L pergi titik lenyap 2. Persilangan juga adalah sudah dapat. Dan M sambung ke K. Okey, siap lukisan kita. So, kita dah siap lukisan. Dan permukaan yang depan ni untuk katakan 7 dan 7 ini kita berkongsi 7. Boleh kongsi kalau kongsi jadi sifat macam ni. Dan boleh juga kita lukis. Dia pergi titik lenyap. Dia pergi titik lenyap. Dan ada persilangan bawa turun dari atas. Juga boleh sifat dia macam tu. Macam ni pun boleh. Merujuk kepada lukisan. Okey, macam saya sekarang ni. Boleh juga saya nak buat macam ni pun boleh. Sebab kedua-duanya. Daripada D pergi titik lenyap. Okey, daripada H pergi titik lenyap. 2. Okey. So, saya dapat sini. Daripada atas. Juga boleh saya dapatkan gambar rajah macam ni. Juga mendapati kepada bentuk yang dikehendaki. Yang pertama tadi sebelum saya lukis, yang mana butiran ni boleh ada
boleh juga tidak ada sebab menepati gambar rajah kita. Okay, sekian saja. Lengkaplah lukisan kita, boleh cuba soalan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.